Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya akan teruskan lesson kita pada hari ini, iaitu melibatkan bab 3. Kita ada konsep mol. Okey, sebelum tu saya tertinggal sikit minggu lepas tu berkenaan dengan jisim atom relatif. Okey, jisim atom relatif ni sikit saja berkenaan dengan ni. Kita nak mengira berapakah jisim atom relatif ataupun JAR singkatan dia. Okey, senang saja. Formula dia awak kena ingat, peratus limpahan semula jadi unsur darab dengan nombor nukleon dia ataupun jisim dia. Okey, untuk pengetahuan awak, jisim sesuatu elemen itu, jisim sesuatu unsur itu merupakan nombor nukleon dia. Okey, kalau kita tengok daripada sini, okey, soalan nak awak cari jisim atom relatif klorin, dan diberi pada kita peratus kelimpahan semula jadi untuk klorin 35 adalah 75% dan kelimpahan semula jadi untuk klorin 37 adalah 25%. Okey, daripada sini awak cuma kira mengikut formula ini, iaitu peratus isotop 35 darab dengan jisim klorin 35. Okey, jadi peratus isotop dia untuk klorin 35 adalah 75%. Jadi just ambil 75 saja, persen tak perlu. Darab dengan nombor nukleon dia. Okey, nombor nukleon dia sekarang adalah 35. Okey, saya ulang lagi sekali. Nombor nukleon bagi sesuatu unsur itu juga dinamakan sebagai jisim unsur tersebut. Okey, jadi 75 darab 35 tambah 25 darab dengan 37, okey, bahagi 100. Okey, sama dengan bila kita kira, kita akan dapat 35.5. Jadi 35.5 ini merupakan jisim atom relatif. Okey, apa tujuan kita ambil jisim atom relatif ni? Sebab beberapa unsur ni dia ada isotop. Jadi kita kena ambil secara purata, jisim purata dia. Itu maksud jisim atom relatif. Sebab kalau katakan saya sebut klorin, okey, berapa jisim dia? Kita tak boleh tahu sebab isotop dia klorin dia ada beberapa isotop. Jadi kemis ataupun ahli kimia ni, dia mengambil keputusan untuk kita dapatkan jisim purata untuk sesuatu unsur tersebut, supaya kita boleh tahu dan kita boleh fix jisim bagi unsur tersebut. Okey, right, seterusnya, okey, kita terus masuk kepada chapter 3 ya sekarang ni. Tadi chapter 2 dah habis. Itu saja untuk jisim relatif, jisim atom relatif. Okey, bab 3 pun kita akan jumpa lagi jisim atom relatif dan juga jisim molekul relatif. Lagi satu adalah jisim formula relatif. Okey, kita akan bincangkan apa beza ketiga-tiga term ini. Jisim atom relatif ataupun JAR, jisim molekul relatif JMR, dan jisim formula relatif kita singkatkan dia jadi JFR. Okey, kita tengok dulu JAR. Okey, kalau awak tengok dekat sini, jisim, saya terus kepada definition dia. Jisim atom relatif ditarifkan sebagai jisim purata satu atom unsur dibandingkan dengan 1/12 kali jisim satu atom karbon 12. So ini adalah dia punya formula dia. Okey, yang ni awak tak perlu tahu, bukan tak perlu tahu, awak perlu tahu, cuma dia tak minta awak kira JAR menggunakan formula ini kerana JAR akan diberi pada kita dalam exam. Okey, so awak tak perlu kira pun berapa dia punya JAR, atau kalau tak diberi pun awak tengok pada periodic table.
table apa jadual berkala unsur. Awak tengok dalam jadual berkala tu, dekat belakang tu dia akan ada senarai jadual berkala, dan awak tengok kepada nombor nukleon. Okey, macam saya bagi tahu tadi, G-same atom untuk unsur itu merupakan nombor nukleon untuk unsur tersebut. Okey, jadi macam saya bagi tahu tadi, awak tak perlu risau, sebenarnya awak tak perlu hafal pun. Tapi kalau kata awak ingat, itu satu bonus untuk awak. Sebab awak tak perlu membazir masa untuk awak tengok jadual berkala, ataupun awak refer pada GAR yang dia bagi. Okey, jadi awak jimat masa sikit lah kat situ. Okey, macam mana awak dah ingat? Latihan lah. Latihan awak akan sentiasa macam, okey, katakan karbon 12 dia punya proton number kan. Okey, dan dia punya GAR dia adalah 24. Ya ke? Salah, terbalik. Karbon adalah proton number dia 6. Okey, dan dia punya nukleon number dia adalah 12. Okey, jadi GAR untuk karbon adalah 12. Kita tengok pada dia punya nombor nukleon dia. Okey, yang ini macam saya bagi tahu tadi, dalam paper 1 dia akan ada jugalah keluar, dia minta definisi. Apakah maksud ataupun definisi untuk G-same atom relatif, dan dia bagilah A, B, C, D pilihan dia tu, and then inilah jawapan dia. Okey. Alright. Okey, seterusnya adalah JMR. Okey, JMR adalah molekul. Okey, dia berkenaan dengan molekul. Okey, yang ini adalah JAR, atom. Okey, atom atom lah, dia punya unsur dia. Okey, jadi kalau untuk molekul kita kena kira. Okey, kira daripada mana kita datangnya JMR, dia ada kaitan juga dengan JAR. Okey, JMR adalah jisim purata molekul tersebut dengan 1/12 kali G-same bagi atom karbon 12. Okey, yang ini pun awak nanti awak akan jumpa, mungkin ada juga soalan dalam paper 1. Okey, paper 2 tak keluarlah benda-benda macam ni. Paper 3 lagi tak keluar. Okey, so awak tak perlu, macam saya bagi tahu tadi, awak tak perlu hafal macam mana cara awak nak cari tu. Okey, soalannya sekarang ni dia pernah keluar dalam paper 1 untuk tahun SPM tahun 2019. Okey, kenapa karbon bukan unsur lain? Kenapa kita bandingkan dengan karbon? Okey, itu soalan dia untuk paper 1. Hari tu saya ada baca. Okey, kenapa kita bandingkan dengan karbon? Kerana karbon ini dia mudah, ni jawapan dia, mudah dikendalikan. Okey, satu. Dan juga dia juga mudah dijumpai dalam kebanyakan bahan. Dan lagi satu, dia adalah murah. Okey, so dia ada 3 sebab. Okey, kenapa kita pilih untuk bandingkan dengan karbon? Sebab dia mudah untuk dikendalikan. Yang kedua, mudah dijumpai dalam kebanyakan bahan. Dan yang ketiga, dia lebih murah. Okey, jadi itu adalah 3 sebab kenapa kita compare atau kita bandingkan G-same G-same molekul relatif dan G-same atom relatif dengan karbon. Okey, jangan risau. Tengok daripada formula ni macam agak confusing sikit kan. Okey, nanti cikgu akan tunjuk contoh. Ini definisi dahulu. Okey, dan G-same molekul relatif, sesuatu molekul boleh dihitung dengan menjumlahkan G-same atom relatif bagi semua atom. Okey, yang ini yang saya cakap tadi. Apa kaitan JMR dan juga JAR? Okey, kaitannya saya terus kepada contoh. Katakan soalan minta kita cari, okey, cari JMR untuk karbon dioksida dan air. Okey. Dan diberi pada kita, okey, yang ini akan diberi, awak jangan risau, diberi dalam exam nanti. JAR, yang ni H1O16 C12 apa lagi? Dah.
Okey, yang ini akan diberi pada kita dalam exam nanti. Okey, macam mana awak nak dapatkan JMR daripada JAR yang diberi? Okey, cara dia senang sahaja. Saya padam yang ini dulu. Okey. Okey, bagaimana kita nak cari JMR? Kita tambahkan sahaja JAR. Okey, karbon dioksida. Karbon dioksida, dia punya formula dia adalah CO2. Okey, jadi diberi kepada kita karbon tadi JAR dia 12. Okey, so 12 tambah JAR untuk oksigen adalah 16. Okey, sekarang ni kita ada 2 oksigen kan? Jadi kita darab dengan 2. Jadi JMR untuk karbon dioksida adalah 12 tambah 32 sama dengan 44. Okey? Faham ya? Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Cikgu akan padam yang ini. Okey. Okey, bagaimana pula kalau diberi pada kita apakah JMR untuk air? Okey, mula-mula sekali awak kena ingat apakah formula untuk air. Jadi formula untuk air adalah H2O. Okey, dan JAR untuk H adalah 1, JAR untuk O adalah 16. Okey, jadi 1 JAR untuk hidrogen darab dengan 2 kerana dia ada 2 atom hidrogen dekat situ. Okey, tambah 16. Jadi JMR untuk air adalah 18. Okey, macam tu. Senang saja. Okey, boleh? Okey, kita tengok contoh yang soalan yang dalam buku ni. Okey, cikgu padam dulu, nanti cikgu besarkan. Okey, kita tengok yang ini. Okey, diberi pada kita JAR untuk hidrogen 1, C12 dan O16. Okey, hitung jisim molekul relatif untuk glukosa C6H12O6. Okey, jadi C6H12O6, okey, 6 dekat sini. Salah pula. Okey, 6 ni. Okey, 6 sebab dia ada 6 karbon. Okey, jadi 6. Kenapa tak jadi pula ni? Okey, 6 karbon darab dengan JAR untuk karbon adalah 12. Okey, tambah H ada 12 sekarang kan? Okey, 12 darab dengan 1. 1 ni stands untuk JAR untuk hidrogen. Dan tambah lagi 6. 6 adalah untuk oksigen darab dengan 16. Okey, dan awak tambah awak akan dapat 180. Okey. Okey, saya harap awak boleh faham. Okey. Boleh faham ya? Untuk JAR dan juga JMR. Okey. Tengok yang atas ni. JMR bagi gas oksigen sama dengan 2 darab 16. Okey, 2 ni datangnya daripada O2. Dia ada 2 O kat sini. Jadi 2. 16 ni adalah JAR dia. JAR bagi oksigen adalah 16. Jadi 16 darab 2 32. Okey. Boleh? Okey, seterusnya adalah JFR. Apa beza JAR, JMR dan juga JFR? Okey, JAR adalah nombor nukleon tadi saya bagi tahu ataupun jisim untuk unsur tersebut. JMR
dia digunakan untuk mengira jisim relatif untuk molekul. Okey, JFR pula dikira untuk mengira jisim atom bagi ion. Okey, ataupun bagi ion, bagi sebatian ion, ataupun sebatian ion lah, bahan-bahan yang berunsurkan ion. Okey, kita tengok contoh sebatian ion ZnCO3. Okey, soalan nak kita cari JFR untuk zinc carbonate. Okey, sama sahaja sebenarnya, nama aja yang berbeza. JMR dengan JFR, cara kira dia sama. Okey, nama sahaja berbeza kerana untuk jisim formula relatif dia kita kira untuk sebatian ion. Untuk JMR kita kira untuk mengira molekul. Benda yang sama. Okey, Zn dia punya JAR dia adalah 65. Jadi 65 tambah JAR untuk karbon adalah 12. Okey, tambah O, kita JAR untuk O adalah 16 dan darab dengan 3. Kenapa darab 3? Sebab kat sini kita ada 3 atom oksigen. Okey, jadi tambah awak akan dapat jawapan berapa ni? 65. Awak tambahlah sendiri. Saya tak ada kalkulator sekarang ni. Okey, 65 tambah 12 tambah 16 darab 3. Okey, awak akan dapat jawapan untuk zinc carbonate. Okey, awak tengok yang ini. Okey, awak tengok yang dia bagi contoh ni. JFR bagi zinc chlorida. Ini. Okey, zinc chlorida, Zn dia punya JAR dia 65 tambah JAR untuk klorin 35.5. Jadi 35.5 darab 2. Tambah awak akan dapat 136. Okey. Alright, sama juga dengan aluminium sulfat. Okey, aluminium sulfat ni saya tunjukkan sikit cara nak kira dia, sebab dia melibatkan formula yang rumit sikit lah formula dia. Dia tak macam yang formula yang tadi tu simple, ZnCO3 ataupun lagi satu ZnCl2, yang tu yang simple sajalah formula dia. Okey, sekarang ni yang melibatkan formula yang agak rumit sikit. Okey, sebagai contoh Al2SO4 dalam kurungan 3. Okey, nanti kita akan belajar bagaimana dia dapat formula ini. Sekarang ni kita belajar dulu cara nak kira dia. Nanti kita akan tengok dalam bab yang sama, kita akan tengok macam mana formula ni terhasil. Kenapa formula bagi aluminium sulfat Al2SO4 dalam kurungan 3? Kenapa formula bagi zinc chlorida ZnCl2? Kenapa formula bagi magnesium chlorida MgCl2? Kita akan tengok kenapa dia dapat formula macam tu. Okey, jadi untuk sekarang ni jangan pening dulu. Okey, saya akan tukar warna. Warna apa warna ungu lah. Okey, so diberi pada kita JAR untuk aluminium adalah 27, S 32 dan O 16. Macam mana saya tahu benda ni? Sebab saya dah lama lah, saya usia awak lagi saya dah kenal dengan benda ni. Jadi kalau saya tak ingat tu nampak macam tak cerdik lah kan. Sebab lagi pun saya mengajar kimia, jadi benda ni basic bagi saya lah. Okey, so yang ini sebenarnya awak tak perlu hafal. Saya ulang lagi sekali, awak tak perlu hafal sebab akan diberi dalam exam. Okey, cuma kalau macam saya bagi tahu tadi, kalau kata awak ingat sendiri, jadi lagi jimat masa awak. Okey, macam mana kita nak kira JFR untuk aluminium sulfat? Okey, sekarang ni aluminium kita ada 2. Jadi 27 darab 2 tambah S 32, dia punya JAR. S sekarang kita ada 3. Ini kita kembangkan. S darab 3 jadi S3 kan. Jadi S 32 darab 3 tambah O sekarang ni dia ada 4.
Okey, O ada 4 sekarang ni. Dan kita darab lagi dengan 3. Jadi O ada 12. Jadi 16 darab 12. Awak akan dapat JFR untuk aluminium sulfide. Okey. Saya harap awak faham. Saya bagi lagi satu contoh. Bagaimana kita nak kira JFR untuk Fe2 CO3 dalam kurungan 3. Ini nama dia ferrum 3 karbonat. Okey, bagaimana kita nak kira GSM formula relatif untuk ferrum 3 karbonat. Okey, cara dia sama juga. Okey, JAR untuk ferrum adalah 56. Okey, karbon adalah 12 dan O 16. Ini JAR yang diberi pada kita. Okey, jadi Fe 56, dia punya JAR, darab dengan 2 sebab dia ada 2 dekat sini. So darab 2 tambah C, dia punya JAR dia 12. Sekarang ni C kita kembangkan, darab dengan 3, darab 3. Jadi 12 darab 3 tambah 16 JAR untuk oksigen. Jadi 16 darab dengan 3 darab 3, 9. Okey, dan awak kira-kira awak akan dapat jawapan dia dekat sini nanti. Okey, awak kira sendirilah. Saya tak ada kalkulator dekat tangan saya. Okey, jadi itulah basic untuk pengiraan dia macam itulah. Okey. Okey, saya bagi lagi satu contoh. NaNO3. Okey. Natrium. Natrium dia punya JAR dia adalah 23. Okey. 23 N14 O16. Okey. Jadi kalau kita tengok formula dekat sini, kita terus boleh kira 23 tambah 14. Okey, yang ini kita tak perlu darab sebab sekarang ni 3 ni hanya milik oksigen saja. Okey, nitrogen ni dia ada satu saja. Beza dengan yang ini tadi, dia ada bracket, dia ada kurungan. Jadi kita kena kembangkan. Yang ini pula sebab dia tak ada bracket, jadi tak perlu kembangkan. Awak just kira direct saja. Jadi 23 tambah 14 tambah 16 darab 3. Awak akan dapat jawapan dia. Okey. Boleh ya? Okey, beza tau. Beza dengan yang ini, tadi kita kembangkan sebab dia ada kurungan. Sama juga dengan yang ini. Kita kembangkan kerana dia ada kurungan. Okey. Yang ini, NaNO3 ini, kita tak perlu kembang. Kita hanya darab direct saja sebab dia tak ada kurungan. Okey. Saya harap awak faham. Okey, kita tengok nota yang sebelum tadi. Okey, jadi untuk yang ini kita tengok aktiviti 3.3. Okey, aktiviti 3.3 ni saya nak awak buat ya. Awak buat macam biasa, awak turn in lah dalam kita punya GC nanti. Dan saya nak pesan pada awak, tolong jangan cuai bila awak buat latihan. Sebab ada beberapa orang yang saya dah semak latihan-latihan sebelum ni, benda senang je. Sebenarnya dia tahu tapi sebab dia cuai. Jadi markah daripada 10/10 tu dah jadi 8, 7 macam tu. Okey, jadi tolong jangan cuai lah. Okey, saya akan tunjukkan satu contoh. Macam mana kita nak kira NH3. Okey, yang ini soalan nombor 4 ni. Okey, saya akan tunjukkan lagi sekali. Kalau siapa yang tak faham boleh tengok betul-betul. Ini adalah contoh yang keempat dah kot. Okey, NH3. NH3 adalah molekul. Dia bukan
ion. Okey, dia adalah molekul. Okey. Jadi diberi pada kita N sama dengan 14, H sama dengan 1. Ini JAR. Jadi mudah saja, 14 tambah 1 adalah JAR untuk hidrogen. Kita darab dengan 3. Kerana kat sini dia ada 3 atom hidrogen. Jadi sama dengan 17. Okey. Alright. Okey, jadi kita boleh sambung yang seterusnya. Okey, yang ini dah habis. Okey, yang ini awak buat nanti 1 sampai 9. Okey, latihan ni. Okey, okey, nanti awak boleh repeat kan video saya. So, 3.3 ni kena buat semua 1 sampai 9. Okey, kita tengok yang seterusnya. Yang ini melibatkan konsep mol. Okey, apakah maksud mol? Mol ni sebenarnya adalah unit. Unit untuk unit untuk kita kira particles. Untuk kita kira zarah. Ataupun unit untuk kita kira unsur. Bukan zarah ya, semula saya silap tadi. Okay, mol ni adalah unit untuk kita kira unsur atau sebatian. Kita nak kira unit dia. Macam mana saya nak cakap ya? Okey, macam ni. Saya buat analogi. Satu kotak pemadam pensel warna. Katakan kita ada 12 batang pensel warna. Okey, saya ulang. Satu kotak pensel warna, kita ada 12 batang pensel warna. 12 batang pensel warna itu kita namakan sebagai 1 dozen. Okey, 1 dozen mewakili 12 batang pensel warna. Kalau kata kita ada 2 kotak, okey, 2 kotak bermaksud 24 batang kan? Jadi 24 batang tu menunjukkan 2 dozen. Okey, itu dalam kita punya kehidupan seharian. Okey, dalam chemistry benda yang sama. 1 dozen itu mewakili 1 mol. Okey, kalau untuk kimia. Jadi kalau kita nak wakilkan untuk kimia, 1 dozen mewakili 1 mol. 1 dozen pensel warna dia ada 12 batang. Okey, 12 batang pensel warna. Kalau 1 mol unsur, dia ada 6.02 darab 10 kuasa 23 zarah. Okey, saya akan tunjukkan contoh dia. Okey, mungkin awak tak nampak. Right? Okey. 1 dozen sama dengan 12 batang kan? Okey, 2 dozen sama dengan 24. Okey, ini dalam kehidupan seharian kita yang kita selalu guna dalam kehidupan kita. Okey, dalam chemistry, dalam kimia, kita ada mol. 1 mol mewakili 6.02 darab 10 kuasa 23 zarah. Okey, zarah tu either ion, molecules atau atom. Okey, jadi kalau 1 mol atom mengandungi 6.02 darab 10 kuasa 23 atom. Okey, kalau 2 mol, kalau 2 mol bermaksud 2 darab 6.02 darab 10 kuasa 23. Kalau 3 mol, kalau 3 mol, 3 darab 6.02 darab 10 kuasa 23. Jadi nanti awak kira lah kalkulator. Awak tekan 3 darab 6.02 darab 10 kuasa 23, awak dapat berapa. So, itulah jawapan dia. Okey, boleh? Okey, saya harap awak faham lah. Okey, jadi awak jangan tinggalkan jawapan macam ni. Awak kira lah berapa nanti. Awak kira 2 darab 6.02 darab 10 kuasa 23. Tulis jawapan dia kat sini berapa. Kat sini berapa. Jangan tinggal calculation awak macam ni. Okey, kurang markah nanti. Betul tapi awak tak dapat full mark sebab awak tak bagi jawapan yang awak kira lah.
Okey, kita tengok contoh yang ini. Mol sebelum tu ya. Mol simbolnya juga adalah mol. Okey, jadi masa saya bagi tahu tadi, 1 mol bahan mengandungi 6.02 darab 10 kuasa 23. Okey, yang ini 6.02 darab 10 kuasa 23 ni kita namakan dia sebagai pemala Avogadro. Okey, pemala Avogadro ni Avogadro ni sebenarnya nama orang. Jadi dia yang founder lah, dia founder untuk formula ni. Jadi dia namakan atas nama dia. Okey, so pemala Avogadro simbol dia adalah N, A kecil kat bawah. Okey, jadi Na adalah pemala Avogadro dan unit dia adalah 6.02 darab 10 kuasa 23. Okey, boleh? Okey. Pemala Avogadro ditarifkan sebagai bilangan zarah yang terkandung dalam 1 mol bahan. Dalam erti kata yang mudah, 1 mol bahan mengandungi 6.02 darab 10 kuasa 23 zarah yang membentuk satu bahan tersebut. Okey. Jadi kalau macam kita tengok contoh yang ini, okey. 1 mol kuprum. 1 mol kuprum mengandungi 6.02 darab 10 kuasa 23. Okey. Dan 1 mol air. 1 mol air mengandungi 6.02 darab 10 kuasa 23. Dan 1 mol ion. Okey, ion natrium klorida mengandungi 6.02 darab 10 kuasa 23. Okey, katakan kita ada 2 mol kuprum. 2 mol kuprum mengandungi 2 darab 6.02 darab 10 kuasa 23. Dan awak tekan kalkulator, awak akan dapatlah jawapan dia. Okey, mudah saja. Okey, sama juga dengan yang ini. Molekul ini. 1 mol mengandungi 6.02 darab 10 kuasa 23. Kalau kita ada 4 mol air, 4 mol air bermaksud 4 darab 6.02 darab 10 kuasa 23. Kita dapatlah jawapan dia berapa mol untuk air. Okey. Saya harap awak faham. Saya sangat berharap awak faham. Okey. Dan formula pula sekarang ni. Kita tengok pada formula. Okey. Formula untuk bukan formula. Kaitan dia. Okey, kaitan bilangan zarah dengan bilangan mol. Okey, bilangan zarah. Zarah ni terbagi kepada 3 kan. Kita ada atom, molekul dan ion. Okey, dalam soalan dia bagi tahu kita hitungkan bilangan atom dalam kuprum katakan. So maksudnya awak kena tahu bilangan atom itu awak kena kaitkan dengan formula ini. Di mana formula dia adalah bilangan mol sama dengan bilangan zarah bagi pemala Avogadro. Okey, jadi kalau kata soalan lain pula, kirakan bilangan ion untuk zinc klorida. Jadi ion itu merupakan zarah. Jadi awak kena guna formula yang ini juga. Okey. Tak apa jelas. Okey, kita tengok contoh. Contoh soalan dia. Berapakah bilangan atom yang terdapat dalam 0.2 mol magnesium? Okey, jadi sekarang ni kita ada mol dia 0.2. Okey, jadi formula dia bilangan mol sama dengan bilangan zarah bahagi pemala Avogadro. Dia nak cari bilangan atom. Okey, jadi bilangan atom ataupun bilangan zarah sama dengan bilangan mol darab dengan pemala Avogadro. Okey, saya conteng lagi kat sini. Mol sama dengan zarah bahagi pemala Avogadro. Okey. Kita tengok balik soalan ini. Okey, soalan ini Allahu Akbar. Soalan ini dia nak awak calculate, awak kira
bilangan atom. Bilangan atom maksudnya bilangan zarah lah. Bilangan zarah yang terdapat dalam 0.2 mol magnesium. Jadi, kita nak tahu bilangan zarah, nak tahu yang ini. Okey, kita nak tahu yang ini. Maksudnya, mol darab dengan pemalah Avogadro. Tadi dia bagi kita mol sama dengan 0.2. Jadi 0.2 darab dengan 6.02 darab 10 kuasa 23. Awak akan dapat bilangan mol dia. Okey. Boleh? Okey. Na ni, pemalah Avogadro ini, awak kena ingatlah dia punya value dia. Nilai dia 6.02 darab 10 kuasa 23. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, contoh 4. Satu sampel zinc klorida mengandungi 3.01 unit ZnCl2. Hitungkan bilangan mol zinc klorida yang terdapat dalam sampel itu. Okey, now soalan nak kita kira bilangan mol. Yang ini. Jadi, senang saja awak guna balik formula tadi. Formula tadi, mol sama dengan bilangan zarah bahagi Avogadro, pemalah Avogadro. Jadi, zarah yang diberi pada kita, bilangan zarah ini. Ini adalah bilangan zarah. Bilangan zarah bahagi dengan pemalah Avogadro. Jadi, sekejap saya padam dulu yang ini. Nampak macam agak ni kan. Nampak macam pening kepala tengok ni. Okey. Jadi, bilangan mol sama dengan bilangan zarah dia bagi kita tadi adalah 3.01 darab 10 kuasa 24 bahagi dengan pemahala Avogadro adalah constant. Jadi, 6.02 darab 10 kuasa 23. Dan awak tekan-tekan kalkulator, awak akan dapat 5 mol. 5 unit, jangan lupa tulis mol unit dia. Ini mol. Okey. Boleh? Okey, yang kelima pula contoh. Contoh yang kelima, berapa sebuah balang gas berisi 2 mol gas oksigen. Berapakah bilangan molekul oksigen dalam balang gas itu? Okey, diberi pada kita bilangan mol, dia ada 2. Dan dia nak bilangan molekul oksigen. Okey. Cikgu buat dekat sini. Ya tak nak lah. Cikgu padam je lah. Nanti kan tak nampak pula kan contoh dia. Okey. Okey, padam. Tak nak pula dia. Okey, jadi sekarang ni dia bagi pada kita mol. Dan dia nak bilangan molekul. Bilangan molekul adalah zarah lah kan. Okey, jadi kita guna formula yang diberi pada kita. Mol sama dengan bilangan zarah bagi pemalah Avogadro. Jadi, dia nak bilangan molekul, jadi dia nak yang ini, bilangan zarah. Jadi, kita darab lah. Mol diberi pada kita 2. Jadi 2 darab 6.02 darab 10 kuasa 23. Kita dapatlah jawapan dia berapa? 1.204 darab 10 kuasa 24 molecules. Itu jawapan untuk A. Okey, bagaimana pula untuk jawab B? Okey, saya padam yang ini dulu. Okey. Okey. Berapakah bilangan atom oksigen dalam balang itu? Okey, ini bagaimana awak nak kira atom? Okey, awak tahu dalam satu molekul oksigen, formula oksigen adalah O2. Ini adalah satu molekul oksigen. Dalam satu molekul oksigen, dia ada 2 oksigen atom. Okey. 1, 2. Ini 1, ini 2. Jadi 2 atom oksigen
Dua atom oksigen bergabung menghasilkan satu molekul oksigen. Okey, awak kena tahu yang tu dulu. Saya ulang. Dalam satu molekul oksigen, okey, ini adalah molekul oksigen O2. O2 adalah satu molekul oksigen. Dalam satu molekul oksigen, dia ada dua atom oksigen. O. Okey, katakan saya bagi lagi Cl. Cl, formula dia Cl2. Ini adalah satu molekul klorin. Dalam satu molekul klorin, dia ada dua atom Cl. Dua atom klorin. Okey. Jadi, bagaimana untuk kita jawab soalan ini? Okey, cara dia, kita tengok balik soalan. Berapakah bilangan atom oksigen? Jadi bilangan atom oksigen, bilangan atom kita ada dua kan? Okey, jadi 2 darab dengan apa? Kita darab dengan 1.204 darab 10 kuasa 20. Berapa ni? 24. Okey, kita akan dapat jawapan dia. Okey. Saya rasa awak tak jelas. Okey, saya akan ulang balik untuk pengiraan ni. Untuk bilangan atom tu saya rasa dah jelas. Okey, saya akan simplify lah. Saya akan pemudahkan supaya awak senang faham. Okey, tadi kita nak kira kan? Kita nak kira bilangan atom kan? Satu molekul kita ada dua atom oksigen. Okey, sekarang ni dia nak bilangan atom. Jadi, kita nak cari bilangan atom. Atom tu merupakan zarah kan? Atom merupakan zarah juga sebab zarah terdiri daripada tiga cabang. Zarah, kita ada atom, kita ada molekul, kita ada ion. Jadi, atom ni merupakan sejenis zarah. Okey, jadi awak guna formula mol sama dengan zarah bahagi pemala Avogadro. Okey, jadi sekarang ni dia nak yang ini atom, bilangan atom. Okey. Sekarang ni mol kita ada 2. Okey. Tadi saya ajar awak salah rupanya. Sebab saya tak perasan dia dah bagi nama mol sini. Okey. So, mol kita ada 2. Darab dengan 6.02 darab 10 kuasa 23. Okey, sekarang ni kita darab 2 lagi sekali. 2 ini menunjukkan bilangan mol. Okey, kan formula kita bila kita nak cari zarah ataupun kita nak cari atom tadi, kita darab ini dengan ini kan. Okey, jadi 2 ini datang daripada mol. Darab dengan 6.02 darab 10 kuasa 3 adalah pemala Avogadro. Dari mana datang 2 ini? Daripada atom oksigen. Satu molekul oksigen mengandungi 2 atom oksigen. Jadi macam ni lah. 2 darab 6.02 23 darab 2, kita dapat 2.408 darab 10 kuasa berapa tu. Itulah jawapan dia. Darab 10 kuasa 24 kot. Okey. Okey, jelas ya? Okey, kita tengok contoh latihan aktiviti 3.5 ini. Okey. Diberi pada kita pemala Avogadro adalah 6.02 darab 10 kuasa 23. Hitungkan bilangan atom bagi 0.1 mol karbon. Okey, yang ni senang. Jadi, kita nak kira bilangan atom karbon. Jadi, 0.1 darab 6.02 darab 10 kuasa 23. Jadi, kita dapatlah berapa bilangan atom karbon. Okey. Okey, yang ini saya rasa awak boleh buat. Okey, yang ini pun saya nak awak buat juga. Aktiviti 3.5 ni. Saya nak awak buat dalam buku dan attach. Okey, saya akan
Okey, yang ni macam tak ada yang complicated, semua yang senang-senang saja. Okey, awak boleh buat lah. Sebab soalan ni saya rasa awak boleh buat kot. Sebab sekarang ni dia tak tanya kita bilangan atom. Okey, dia hanya soal kita yang soalan satu ni mudah sebab dia melibatkan unsur karbon dengan neon. Okey, kalau yang soalan yang kedua tu dia nak awak cari molekul. Okey, dan yang ketiga tu dia nak awak cari untuk natrium klorida dengan kalium nitrat. Okey. Okey, saya akan bagi contoh sendirilah untuk awak lebih faham. Okey. Diberi pada kita contoh satu bilangan mol untuk bilangan mol untuk karbon dioksida. Bilangan mol untuk karbon dioksida adalah 0.2 mol. Okey, soalan yang pertama, dia nak kita kira bilangan atom CO2. Okey. Yang kedua, bilangan atom karbon dalam karbon dioksida. Dan yang ketiga, dia nak kita kira bilangan atom oksigen dalam karbon dioksida. Okey, jadi ini soalan dia yang agak susah sikit lah. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Pertama sekali awak kena ingat formula dia. Apa kaitan mol dengan zarah? Okey, mol, tulis lagi sekali supaya awak takkan lupa. Bilangan zarah bahagi pemalah Avogadro. Okey, jadi soalan tadi dia bagi pada kita mol 0.2. Soalan yang pertama, dia nak kita cari bilangan atom karbon dioksida yang terdapat dalam 0.2 mol karbon dioksida. Okey, saya ulang soalan tu. Dia beri pada kita bilangan mol 0.2 mol. Soalan yang pertama, dia nak kita kira bilangan bilangan atom karbon dioksida dalam sebatian karbon dioksida. Okey. Jadi bilangan atom dalam CO2. Okey, kita ada formula CO2. Okey, ini satu molekul. Satu molekul karbon dioksida dia ada 3 atom. Betul tak? 3 atom ini, 1 atom, 2 atom dan 3 atom. Jadi kita ada 3 atom karbon dioksida dalam sebatian karbon dioksida. Okey, soalan dia nak bilangan atom karbon dioksida. Okey, jadi dia nak kita kira yang ini, bilangan atom. Okey. Jadi 0.2 adalah bilangan mol. Darab dengan Avogadro 0.602 darab 10 kuasa 23 darab dengan 3. Okey. Kenapa kita darab 3? Sebab soalan nak kita cari bilangan atom karbon dioksida. Jadi, dalam satu molekul karbon dioksida, kita ada 3 atom. Jadi, kita darab dengan 3. Okey, kita dapatlah jawapan dia. Awak kira-kira nanti awak dapatlah. Okey, yang seterusnya, soalan yang kedua, dia nak bilangan atom karbon. Bilangan atom karbon dalam karbon dioksida. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, saya ulang. Karbon dioksida, kita ada 3 atom. Dan dalam karbon dioksida juga, kita ada 1 karbon dan 2 oksigen. Betul tak? 1 karbon dan 2 oksigen akan membentuk 1 molekul karbon dioksida. Okey, jadi soalan tadi, dia nak mana tadi?
soalan tadi dia nak bilangan atom karbon. Jadi dalam satu molekul karbon dioksida kita ada satu atom karbon. Jadi cara nak kira dia 0.2 darab 6.02 darab 10 kuasa 23 darab 1. Okey, jadi kita dapat jawapan dia. Okey. Dan yang seterusnya, kita nak tengok bilangan atom oksigen. Berapakah bilangan atom oksigen dalam satu molekul karbon dioksida? Okey, jadi dekat sini dalam satu molekul karbon dioksida kita ada dua atom karbon. Dua atom oksigen. Okey, jadi macam mana kita nak kira atom oksigen itu? Guna formula yang sama, 0.2 darab 6.02 darab 10 kuasa 23 darab 2. Okey, 2 ini datangnya daripada bilangan atom oksigen. Bilangan atom oksigen kita 2 dalam satu ini. Okey, jadi dapatlah jawapan dia. Okey? Alright, saya harap awak dapat apa yang saya ajar awak. Okey, satu lagi contoh. Katakan saya bagi NH3. Okey, NH3 bilangan mol diberi pada kita 0.5. 0.5 mol. Soalan yang pertama dia nak kita kira berapakah molekul. Berapakah bilangan. Sekejap. Kejap saya padam sekejap. Okey, yang pertama soalan nak kita cari bilangan molekul NH3. Okey. Soalan yang kedua, dia nak kita cari bilangan atom NH3. Okey. Dan yang ketiga, dia nak kita cari bilangan atom nitrogen. Okey. Okey, saya harap awak boleh faham soalan dia. Pertama, dia bagi kita formula NH3 adalah amonia. Okey, NH3 adalah amonia. Dalam satu amonia, kita ada diberi pada kita 0.5 mol. Bilangan mol dia adalah 0.5. Dan soalan dia nak awak cari bilangan molekul amonia. Yang kedua, dia nak awak cari bilangan atom amonia. Dan yang ketiga, dia nak awak cari bilangan atom nitrogen dalam satu molekul amonia. Okey, jadi kita tengok yang pertama. Dia nak kita cari apa tadi? Dia nak kita cari bilangan molekul. Okey, jadi kita guna formula yang sama. Bilangan mol sama dengan bilangan zarah bahagi pemalar Avogadro. Okey, jadi soalan yang pertama dia nak kita kira bilangan molekul. So, bilangan zarah. Jadi kita darab yang pertama, soalan yang pertama 0.5 darab pemalar Avogadro. Okey. Kita dapat jawapan dia. Ini soalan yang pertama. Soalan yang kedua. Okey. Soalan yang kedua dia nak kita cari bilangan atom amonia. Okey, dalam satu molekul amonia, dalam satu molekul amonia kita ada 4 atom. 4 atom, iaitu 1 atom nitrogen dan 3 atom hidrogen. Okey, saya ulang. Dalam satu molekul amonia, iaitu NH3, kita ada 4 atom. Iaitu
1 atom nitrogen dan 3 atom hidrogen. Okey, jadi soalan nak kita cari bilangan atom dalam amonia. Jadi, kita gunakan formula yang sama, iaitu bilangan zarah ataupun bilangan atom sama dengan bilangan mol darab dengan pemalar Avogadro. Jadi, 0.5 darab 6.02 darab 10 kuasa 23 darab dengan 4. So, kita akan dapat jawapan dia. Okey. Boleh? Okey, yang terakhir. Soalan yang terakhir, kita nak cari bilangan atom nitrogen. Okey, dalam satu molekul amonia tadi, saya bagi tahu tadi, dalam satu molekul amonia, kita ada 1 atom nitrogen dan 3 atom hidrogen. Okey, jadi soalan nak nitrogen. Jadi, benda yang sama saja. 0.5 darab 6.02 darab 10 kuasa 23 darab 1. Kenapa kita darab 1? Sebab dalam NH3 ni, NH3 ni, okey, dalam NH3 ni kita ada 1 nitrogen. Sebab dia nak nitrogen kan? Jadi kita ada 1 je nitrogen, jadi darab 1 lah. Kita dapat jawapan dia. Awak kira lah sendiri nanti. 0.5 darab 6, 0.2 darab 10, 0.3 dapat berapa? Okey. So, saya harap awak faham apa yang saya sedang bincangkan ini. Okey. Sebelum saya... tak ada dah. Okey. Okey, kita stop sampai sini sajalah. So, ini adalah saya punya success criteria hari ni. Saya nak awak faham dan awak boleh kira. Dan awak boleh tahu kaitan di antara mol dan bilangan zarah. Bilangan zarah terdiri daripada 3. Zarah ni terdiri daripada 3 atom, ion, molekul. Jadi apa kaitan dia mol dengan bilangan zarah? Kaitan dia adalah bilangan mol sama dengan bilangan zarah bahagi pemalar Avogadro. Pemalar Avogadro ni dia constant. Nilai dia sentiasa 6.02 darab 10 kuasa 23. Dia tak akan berubah sampai bila-bila. Melainkan kalau ada lagi penyelidik ataupun ada lagi ahli kimia yang discover tentang benda ni, dia akan berubah lah. Tapi buat masa ni, awak jangan fikir benda tu. Awak cuma ingat pemalar Avogadro ni nilai dia sama saja sepanjang masa, iaitu 6.02 darab 10 kuasa 23. Okey, jadi saya akan stop sampai sini. Next, nanti kita akan tengok hubungan di antara jisim dan juga mol pula. Okey, tadi saya terangkan pada awak hubungan mol dengan bilangan zarah. Hubungan mol dengan bilangan zarah. Okey, mol sama dengan bilangan zarah bahagi pemalar Avogadro. Sekarang ni, maksud saya next time, kita akan tengok apa hubungan di antara mol dengan jisim pula. Okey, lepas tu, kita akan tengok lagi hubungan di antara mol dan isi padu. Dia ada 2 lagi perkataan mol konsep tu. Konsep mol kita ada 3. Kita ada 3 perkaitan. Kita ada mol dengan zarah, mol dengan jisim dan mol dengan isi padu. Okey, jadi saya harap sangat-sangat awak faham apa yang saya sampaikan hari ini. Okey, sebenarnya saya dah upload nota untuk bab 3. Okey, nota untuk bab 3. Jadi, awak tengok, kalau boleh awak print lah. Awak print, dan awak tengok apa yang setakat saya ajar ni, apa yang awak boleh buat. Contohnya, sekarang ni kita dah stop sampai pemalar Avogadro semua kan. Jadi, saya nak awak tengok lah. Apa kaitan, bukan apa kaitan, yang boleh awak buat latihan supaya awak boleh tingkatkan lagi kefahaman awak. Okey, awak buat dulu, nanti saya akan beritahu
muka surat berapa yang awak wajib buat. Okey, yang macam katakan muka surat 1 tu untuk definisi sahaja, definisi JAR, definisi JMR, definisi JFR. Yang tu tak apalah, yang tu tak penting sangat pun sebenarnya. Yang penting sekarang ni calculation ni. Calculation ni yang awak wajib buat dan saya nak awak hantar dalam GC nanti. Okey, kemudian nanti saya akan bagi dalam grup lah. Awak kena buat muka surat berapa. Untuk lesson yang ini, lesson yang setakat yang saya ajar ni, saya nak awak buat yang ini, aktiviti 3.5. Lepas tu aktiviti mana tadi? Aktiviti 3.3. Ini 2 saja. Nanti apa-apa nanti saya akan bagi tahu dalam grup. Okey, itu saja untuk hari ini. Saya akan record lagi lesson yang seterusnya. Okey, terima kasih dan Assalamualaikum dan selamat sejahtera.